Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam ceria, salam penuh senyuman untuk anda. Kami kembali untuk siaran tengah hari anda untuk 26 Julai 2023. Hari ini hari Khamis. Apa khabar anda di rumah? Harapnya terus bersemangat hari ini sebab esok dah hari Jumaat, lepas tu dah hujung minggu. Terima kasihlah Fatin. Ingatkan dah hari. Tapi tersilap. Ini masih baru hari Rabu mungkin lagi. Saya tak sabar nak pergi heboh. Setelah esok baru nak pergi. Gelak kuat ya Syifa kat depan tu. Okey, tapi kita nak kongsikan kepada anda hari ini lah kan. Hari apa pun yang kita lalui pada setiap hari dalam setiap minggu ni, kita kena bangkit dengan satu semangat yang baru. Betul. Tak kira lah, kadang-kadang orang kata hari Isnin kena ada mandi blues dan sebagainya. Tak boleh. Hari Rabu ni hari di tengah minggu Fatin. Ya. Hari untuk kita lihat apa yang kita rancangkan ataupun rencanakan dari awal minggu tu dah berjaya ataupun tidak. Sempat lagi ada 2 hari lagi untuk kita terus rancangkan, dan mungkin apa yang Fatin kongsikan tadi sempat jugalah bagi anda yang berada di Pulau Pinang untuk merancang antara aktiviti-aktiviti yang sempat anda lakukan di Karnival Jom Heboh bersama kami pada hujung minggu ini. InsyaAllah. Okay. Tapi sebenarnya hari ini kami nak kongsikan tentang satu lagi topik bersama dengan anda. Ini antara topik yang biasa kita sebut, tetapi sama ada kita faham tentang maksudnya. Kalau kita cakap tentang obses ataupun obsesi ni, dia mungkin subjektif. Ada orang dia obses terhadap makanan. Ada orang dia obses terhadap kereta. Ada orang dia obses terhadap warna. Ada orang dia obses terhadap pasangan. Ada juga. Ada orang dia obses terhadap kecantikan sampai dia rasa macam minggu ni dah cucuk, minggu depan nak cucuk lagi, depan nak tambah lagi dan dia sebagainya. Dia cocok tang sini, dan itu sebenarnya obses yang mana seringkali mengganggu ataupun menghantui fikiran seseorang. Tapi sejauh mana sebenarnya kalau kita bercakap mengenai obsesi ni terhadap ya kita melihat kepada subjek itu, tapi terhadap individu, mungkin ia mengganggu individu tersebut ataupun memberi kesan yang tidak selesa kepada individu. Betul. Dan kalau kita melihat melalui pembacaan pula, mereka yang mempunyai sikap obsesi ataupun obsesif ini, ada ketikanya mereka sentiasa merasakan mereka ni mempunyai sikap yang ingin mempunyai, tak ingin orang ataupun yang diminati ataupun obses itu bahagia, dan orang-orang ataupun individu-individu yang disayangi oleh orang yang mereka obses ni menjadi musuh kepada pelaku ini. Tapi sama ada betul ataupun tidak apa yang kita kongsikan ini nak kita kongsikan bersama dengan panelis kita di studio sebentar lagi. Tapi sebelum tu, kalau mungkin anda sedar ataupun tak sedar, ini kita nak tahulah, kita kena cakna tentang perkara ni kan. Adakah anda pernah diganggu oleh mereka yang obsesi, ataupun anda sendiri mungkin mempunyai obses tertentu terhadap perkara-perkara? Anda boleh terus kongsikan bersama kami di WHI TV3. Tapi sebelum tu Fatin, ya, kita nak perincikan sebelum kita nak bawakan topik ini, kita nak kongsikan serutan drama berkenaan dengan obsesi. Jom, silakan. Waalaikumsalam Ayah. So, jadi tak? Alah, Ayah minta maaf ya. Kita tak dapat nak lunch. Adik, happy birthday tau. Alah, Ayah dah janji nak sambut birthday adik. Ayah ni asyik busy je. Adik janganlah sedih sangat. Mak kan dah ada dekat hotel tu. Mulanya hina, tukar jadi suka jadi cinta sama-sama. Wangi. Edisi baru. Tolong, saya janji saya tak akan bagi tahu sesiapa. Saya akan simpan rasa ni sampai saya mati. Betul, saya janji. Janji. Okey. Yang itu aku setuju. Simpan sampai kau mati. Tapi masalahnya bila kau akan mati? Sekarang
Itu di antara perkongsian yang mana realitinya adalah itu, yang mana kita harus berhati-hati. Kalau sedar tak sedar ke ada orang yang mengobseskan terhadap seseorang, mungkin juga memberi kesan kepada keselamatan seseorang. Kita tak nak pun, tapi kadang-kadang orang mesej kita, hantar barang dan sebagainya, kita jadi macam siapa ni, tertanya-tanya. Tapi kita tak tahu di pihak yang mengobseskan kita tu mungkin dia ada niat-niat tertentu kan. Dan kadang-kadang orang yang obses terhadap seseorang individu ni, mereka ni tak boleh terima penolakan. Apabila kita mula tahu ataupun sedar siapa individu itu, kita mula tolak ataupun kita mula menjauhkan diri dan sebagainya, di situlah mungkin boleh berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Dan ini mungkin banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita, sama ada kita kongsikan ataupun tidak. Tapi seperti yang telah pun kami warakan dari awal tadi, anda boleh terus kongsikan pengalaman anda ataupun persoalan anda bersama dengan kami di www.facebook.com/WHITV3. InsyaAllah jika berkesempatan nanti, kami akan bacakan komen dan juga soalan anda bersama dengan panelis. Ya, dan selepas ini kita akan panjangkan soalan-soalan anda bersama dengan panelis kita. Tapi sebelum itu kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Tular baru-baru ini, seorang wanita tampil mendedahkan bahawa dirinya seringkali diganggu oleh seorang lelaki yang tidak dikenalinya. Selama 8 tahun, dia menjadi mangsa gangguan seksual oleh seorang lelaki yang dipercayai terlalu obses terhadap dirinya. Dia yang dikenali sebagai Akasia Diana mendakwa individu terbabit sanggup mengikutinya hingga ke luar negara. Saya telah dihendap oleh seorang lelaki selama 8 tahun. Selama 8 tahun, dia akan ganggu saya di email, media sosial, tempat kerja. Dia akan cari saya secara fizikal. Dia kenal keluarga saya. Dia kenal saya duduk di mana. Dia kenal rakan-rakan saya. Saya sedari situasi ini kerana lelaki ini kerap muncul di laman sosial media saya. Dia akan komen di blog saya, dia akan komen di Instagram saya, dia akan repost tweet saya, dia akan email saya mana yang bukan-bukan merepek dengan ayat-ayat seperti dia cintakan saya, diinginkan saya, like we are in a relationship. Pada mulanya dia hanya komen di blog saya dan email saya. Pada awal pun saya dah terus reply, sebelum saya kenal pun dia siapa. Saya dah reply cakap, I'm not interested, please stop contacting me. Dan dah beberapa cara saya cuba hentikan over this past couple of years. Saya dah message dia, email dia, suruh dia berhenti. Saya dah berdepan dengan dia dan menjerit kat dia, minta dia berhenti. Ramai kawan lelaki saya telah bercakap dengan dia, minta dia berhenti. Saya paling takut pada Disember 2022 di mana dia sanggup terbang ke UK untuk mencari saya. Dalam masa tu pada bulan 2 tahun ni, dia ada repost berita tentang seorang stalker di Korea yang telah membunuh mangsanya. Lepas tu dia delete repost tu di Twitter. Tapi saya sempat nampak dan saya sempat screenshot. Jadi masa tu memang saya sangat depressed, takut dan risau. It affected my work, my life, my social life, how I went about every day. Saya terpaksa pakai mask dan topi untuk menurut daripada dia. Tapi akhirnya memang dia dapat cari saya di sebuah event kerja. Saya terus call polis dan mereka tangkap dia di UK. Tapi malangnya he was released on bail and dia terbang kembali ke Malaysia where he is currently at. Honestly, I'm actually extremely traumatized. I think like a lot of victims out there, the feeling of being stalked di mana you sentiasa rasa bahawa ada orang tengah tengok you daripada jauh is actually very scary. You tak boleh rasa bebas dalam kehidupan you. Sangat takut, sangat risau, sangat sedih, sangat geram. Saya rasa saya sangat geram sebab stalking is an invisible crime. Orang takkan nampak. Even kawan-kawan lelaki tu atau the stalker akan cakap, alah dia nampak macam normal je, alah dia hanya suka you je, alah sikit je ni, alah dia tak buat ancaman lagi kan, you jangan risaulah. You know, people are going to tell you that it's alright, but it is not. Dan sekarang, anti-stalking and harassment law dah ada, it's been gazetted. So if you feel uncomfortable atau tak selesa atau geram ataupun pelik kenapa kena kacau, tak kisahlah orang yang kacau tu lelaki ke perempuan ke tua ke muda ke, please report it because it is now a crime and you can be protected.
Itu yang sempat dirakamkan oleh Akasia Diana, yang mungkin ramai telah pun tahu tentang berita yang telah keluar ini. Terima kasih banyak-banyak Akasia di atas perkongsian itu tadi. Dan saya kira apa yang berlaku kepada Akasia ini mungkin berlaku banyak dalam kalangan masyarakat kita. Sama ada kita berani dan tahu bagaimana cara untuk melakukan laporan dan sebagainya. Dan Fatin, bila kita bercakap tentang obsesi ini, ada obsesi yang positif tetapi ada juga obsesi yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun mendatangkan bahaya. Betul. Obsesi sehingga mengendap seseorang sehingga merasakan bahawa individu yang diminati itu merupakan hak kepada diri kita sendiri. Jadi ini yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton wanita hari ini, bagaimana untuk kita mungkin berhati-hati ataupun untuk kita mengetahui bagaimana cara untuk kita menjaga diri kita sendiri apatah lagi sebagai seorang wanita. Ya, dan hari ini kita bersama dengan dua tetamu kita, kedua-duanya lelaki yang mana akan mengetengahkan ataupun memperincikan berkenaan dengan obsesi. Kita bersama dengan di sebelah sini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Mohsin Ahmad Zahari selaku Ketua Jabatan Perubatan Psikologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Okey, dan kita juga bersama dengan penganalisis jenayah kita hari ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita bersama dengan Encik Kamal Effendi Hashim. Sejak bila pemalu ni? Dia pemalu lah tu? Tengah mengendap ni. Tengah mengendap. Okey. Jangan mengendap, boleh buka cermin mata tu. Kita nak kongsikan. Kita nak mulakan tirai perbincangan kita ini bersama dengan Profesor dahulu. Prof, bila kita bercakap tentang obsesi itu tadi, pemahaman kita tak salah, obses. Kalau pada benda yang positif ataupun baik. Tetapi ada juga dalam kita lihat konotasi obsesi ini mempunyai faktor-faktor yang negatif ataupun yang boleh mendatangkan mudarat kepada orang yang meminati dan juga diminati, Prof. Ya, betul. Perkataan obsesi itu terlalu luas lah. Dari bahasa biasa kita dan juga dalam bahasa terminologi psikologi lah kiranya kan. Jadi obsesi kalau diskopkan kepada maksud dalam aspek psikologi adalah pemikiran yang berulang-ulang kali datang dalam fikiran kita. Jadi kita ada obsesi dengan banyak benda lah. Masing-masing kita hidup ni pun kadang-kadang kita ada obsesi. Macam diperkatakan di peringkat permulaan tadi, obsesi pasal kereta lah dan sebagainya. Tapi itu tak menyusahkan orang. Jadi apa kita perbincangkan ni skop satu obsesi yang amat kata serius lah. Dia mengganggu gugat ketenteraman orang lain. Itu obsesi kepada orang lain yang mungkin kita try komunikasi, kita try berhubung, mungkin buat sesuatu juga, buat tindakan, sedangkan pihak lagi satu tu sama ada dia tak tahu ataupun kalau dia tahu pun dia tak nak benda tu berlaku, dia rasa tak selamat. Tapi yang paling penting bila disebut cara khusus dalam obsesi perbincangan hari ini dan dia berkait rapat dengan mengendap lah ataupun stalking behavior kan. Jadi dia pihak lagi satu tu mungkin sedar dia zaman sekarang ni cyber stalking pun mungkin tinggi juga, maknanya melalui kaedah-kaedah social media pun boleh hantar benda-benda yang tak baik kepada pihak satu lagi. Jadi ini mengakibatkan yang paling penting apabila nak didefinisikan pasal stalking dan obsesi dan konteks tak normal ini adalah pihak lagi satu tu yang menerima rasa takut, rasa terancam, rasa susah hati, gesah gelisah seperti yang tunjuk oleh mangsa sekejap tadi yang kita udarakan tadi kan. Jadi itu sebenarnya dalam konteks obsesi yang tak normal ni. Jadi bila dia sebut pasal obsesi yang tak normal ni, dia kelakuannya skop yang lebih besar lagi. Itulah tadi dia akan bertindak seperti mengendap je lah. Dia stalking kepada pihak satu lagi dan kalau dilihat dalam konteks mengendap disebabkan obsesi, dia ada satu dia panggil rejected obsession ataupun dia panggil simple obsession. Ini biasanya dikaitkan dengan dia dah berhubung dengan orang ini, selalunya mangsa kenal orang ini sebelum tu tapi dah tak nak, dah putus hubungan, tapi pihak yang satu lagi tu tak dapat terima kenyataan dan terus menghubungi orang tersebut. Jadi ini satu daripada takrifan obsesi tadi kan. Satu lagi takrifan obsesi ni dia panggil intimacy seeker. Dia memang nak cari hubungan yang rapat dengan orang lain. Ini stranger. Selalunya orang yang hubungi itu adalah orang yang kita tak kenal, tak tahu pun, tapi akhirnya mungkin melalui social media nampak dia selalu berhubung dengan kita ataupun melalui kaedah WhatsApp dan sebagainya. Jadi ini yang jadi ketakutan pihak yang menerima, tak tahu siapa dia, tapi mungkin satu keadaan sehingga berkongsi gambar-gambar ataupun perkara-perkara yang tak sewajarnya dengan orang kita tak kenal kan. Dah jadi orang kata macam
inappropriate behavior. Kelakuan tu dah appropriate. Jadi dia selalu obses dan akhir sekali disebut pasal kelakuan suka ataupun nak berhubungan satu lagi ni. Jadi ini macam penyakit juga, penyakit mental boleh jadi. Jadi bukan semua, tapi penyakit mental kita kata ada satu terminologi, erotomania. Erotomania itu kejap lagi kita bincangkan. Ya, kita akan tanyakan dengan lebih mendalam. Dan tapi bagaimana pula kalau kita bercakap mengenai obsesi tidak normal ini kan? Kadang-kadang obsesi itu boleh juga kita kaitkan dengan mereka yang mengidolakan obses terhadap sesuatu yang kebaikan, tapi yang menjerumus kepada keadaan yang mewujudkan ketidakselesaan ini, apa yang sepatutnya mereka tahu dan mereka lakukan sebaik sahaja mereka tahu. Baik, saya sambung kejap. Daripada sana tadi, dia mula-mula normal. Macam doktor lah, normal. Kemudian lepas tu dia ada threshold tengah-tengah ni, dia jadi tega. Kita tahu tega kan? Tega. Lepas itu dia jadi fanatic. Ni die hard fan ni fanatic. Lepas tu dia jadi radicalism. Dia sama dengan terorisme lah dia punya dinamik ni. So mula-mula tengok sesekali ya, tengok kata apa Fiza punya social media. Lepas tu tiap-tiap kali ikut. Lepas tu bila ada berlaku orang komen je Fiza, dia akan defend gila-gila. Lepas itu dia pula pergi buru orang tu. Dia dah sampai radicalism. Baik. Ini satu bab. Tapi kalau kita nak tengok dari segi perundangan pula, dulu ada dipanggil perhubungan sembunyi. Jadi dia bunyikan diri dia buat perhubungan sembunyi untuk menakutkan orang apa semua, dia satu kesalahan. Tetapi kerajaan Malaysia telah melakukan satu perubahan yang saya kira sangat padatlah sekarang. So apa nama dia? Okey, Section 507A ini dia bercakap sana, siapa yang mendatangkan kesusahan. Inti dia kesusahan, kebimbangan, kegusaran. Misalnya memang ada orang ikut. Okey ke tak? Okey ke tak? Takutlah. Takut. Lepas tu you tak boleh buat kerja sebab kejap lagi dia kata saya akan tunggu sana ni susah kan? Susah kerja kita, terganggu kehidupan apa semua. Jadi dia masuk dalam susah. Kebimbangan pula dia kata, mana boleh kenalah pergi makan dengan saya, mana boleh ni pizza, you tak bolehlah keluar ni sampai kat sana kan saya yang belanja you makan. Okey? Dah takut. Lepas kebimbangan misalnya. Jadi benda-benda ni yang maksudkan intipati bagi Section 507A iaitu penambahbaikan kepadanya. Dulu sembunyi je. Sekarang ni sembunyi ke, nyata ke, online ke, offline ke, dia masuk dalam sana. Boleh. 507A tu. Cik Kamal, tapi mungkin apa yang kami ataupun penonton tak tahu adalah kita kadang-kadang kita beranggapan ini perkara biasa. Tapi kadang-kadang ada setengah individu yang mungkin obses yang kita merasakan perkara itu biasa, kita tak nak jadi luar biasa. Contoh hantar komen di social media A, kemudian hantar komen di social media B. Dah blok yang A, dia pergi dekat B. Dah blok dekat B, dia pergi dekat C. Dan sehingga kan kadang-kadang apa yang dikomen ataupun dihantar itu mungkin menimbulkan rasa kegusaran ataupun rasa susah hati dan sebagainya. Apa yang membolehkan seseorang itu boleh memulakan langkah pertama untuk membuat laporan kepada polis? Pada bila-bila masa saja. Dia tak ada kena 18 kali baru dia boleh buat report. Tak ada. Report dia bila-bila je boleh buat. Kalau kita dah rasa susah, rasa rimas lah, senang mak salbiah kat luar sana, rasa rimas saja. Apa salah aku ikut rupanya orang nak kutip hutang. Itu lain lah cerita. Tapi cerita ni cerita stalking. Perubahan undang-undang tu sangat cantik. Dia kata kalau you rasa susah je, you rasa bimbang tak, rasa gusar tak, rasa kan apa sal ni kan, apa sal ini ada kat mana, dan dalam apa yang Fiza kata tadi cantiklah, sebab macam mana you tahu tu A, macam mana you tahu A tadi jadi B, B jadi C, menyamar misalnya, itu pun tak payah you buktikan. Asalkan you rasa susah, you rasa gusar, you rasa bimbang, dia lah tu. Okey, itu buat report. Itu buat report lah. Okey, baik. Dan Prof, kita nak berbalik kepada yang nombor 3 tadi tu, yang mana berkaitan dengan kesihatan mental juga. Mungkin Prof boleh kongsikan. Jadi, ini sebenarnya saya rasa yang ada latar belakang penyakit mental ni bukan bilangan yang besar lah daripada stalkers tadi, tapi dia boleh mengaguh-gugat. Jadi dia ada, kita panggil mungkin penyakit yang paling hampir adalah delusional disorder ataupun kecelaruan delusion. Jadi dia mempercayai pihak yang satu lagi itu suka dekat dia, cinta dekat dia. Jadi dia akan sebagai timbal balas, dia akan cuba menghubungi dan mendekati individu tersebutlah. Jadi tapi pada faktanya hanya sebelah pihak aja, pihak orang yang menghantar ni yang dia rasa diri dia bercinta dengan seorang yang lebih tinggi. Jadi erotomania tadi saya dah guna terminologi tadi, sebahagian daripada penyakit yang dikategorikan penyakit delusional disorder tadi,
even sindrom pun pernah ada. Dia punya classic description macam zaman-zaman lampau dia panggil de Clermont syndrome. So maknanya biasanya sindrom ini pihak biasanya perempuan lah dia describe, dia bercinta dengan seorang yang lebih tinggi darjat dia dalam dalam masyarakat itulah. Contohnya dalam kes klasik ni, individu ni bercinta dengan sultan, the king, jadi the king of France kalau tak silap saya. Jadi sebenarnya king tu pun tak kenal dia, dan jadi dia berasa sedemikian, dia ikut ke mana king ni pergi dan sebagainya. Jadi inilah satu fenomena yang unik lah, kita sampai ada sindrom yang kita katakan begitu. Dan selain daripada itu satu, dan saya rasa mungkin tak begitu ramai juga yang ada, tapi ada penyakit-penyakit lain, contohnya delusion dia secondary, contohnya penyakit yang psikotik macam skizofrenia. Dia mungkin ada mempercayai sesuatu, dia kepercayaannya walaupun benda itu tak betul pada pendapat orang lain selain daripada individu tersebut, tapi dia amat mempercayai bahawa contohnya bila tu mesejnya dia kata selamat pagi semua, ini selamat pagi untuk dia. Jadi dia akan jawab, dia all out untuk itu. Itu sebahagian penyakit. Dia merasakan diri dia lah. Ditafsirkan ataupun untuk diri dia sahaja. Dan juga ada kaedah-kaedah lain juga, penyakit-penyakit lain juga yang boleh menjadikan macam ini. Contohnya seseorang yang ada sexual disorder. Ini pun bahaya. Sebab dia mungkin membuat ini bukan akhirnya berkaitan dengan cinta, tetapi memuaskan kehendak seksual dia. Jadi ini risikonya amat tinggi. Dia banyaklah sadism dan sebagainya. Jadi sebab itu tindakan stalking ni disebabkan obsession tadi, dan satu padanya adalah disebabkan penyakit mental. Contoh dia amat berbahaya sebab ada kes-kes sebelum ni yang menyebabkan kematian. Contohnya penyanyi terkenal di US, John Lennon. Dia sebab ada orang mengendap dia dan akhirnya dia dibunuh. Dan juga satu prinsip juga dalam kaedah rawatan kami, dia ada kes dulu berlaku di mana seorang pelajar universiti namanya Tarasov, dia dibunuh oleh seorang lelaki yang meminati dia, dan akhirnya timbul satu kehendak dari segi undang-undang, jika doktor yang merawat, contohnya psikiatris, tahu bahawa ada pihak ketiga terancam keselamatan dia sebab dia menyukai orang itu, dia akan cuba ikut, dia akan membuat sesuatu sebab dia nak elemen of control ada dekat situ. Dia nak kawal orang tu, dia rasa dia sayang orang tu, hak dia. Jadi dia mungkin mengikut bahaya. Itu tadi sifat ingin mempunyai, kemudian tidak boleh menerima penolakan. Rejection tu tak boleh. Ada banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan Prof dan juga Tuan Kamal sendiri. Tapi sebelum kita nak dengarkan pendapat orang ramai ini, komen daripada rakan kita di Facebook. Daripada Asmawiyah, dia kata obses yang keterlaluan bagi dirinya masalah mental. Kalau terhadap barang tak apa lagi, kalau terhadap manusia bagi saya tu sakit. Orang terdekat saya pernah kena level. Setiap hari tunggu di train. Satu company memang berkawan, tapi bila tak dapat cara baik, medium lain pula digunakan. Tapi alhamdulillah Allah Maha Pelindung, dan ini yang kita nak kongsikan tentang obsesi ini dan bagaimana seseorang itu juga boleh mengganggu gugat kehidupan orang lain, yang telah pun dikongsikan oleh Prof. Tapi sebelum kita nak tanyakan kepada Tuan Kamal sendiri, kita dengarkan dahulu pandangan penonton-penonton kita tentang topik ini. Jom. Dia tak adalah obses kot. Dia lebih kepada nak tahu apa yang kita buat. Cuma saya terkejutlah ada seorang ni, tapi dah lama lah, dah tak ada dah. Dia pernah macam, bila saya pergi mana dia akan tahu. Contohnya, abang ada dekat Damansara kan? Sekejap, okey. Dia tak reply. Lepas tu lama sikit, tiba, abang ada dekat area Ampang kan? Saya macam, dia tak tahu sebenarnya dia macam dia ikut ke ataupun dia saja main teka ke. Tak pastilah itu legit ke ataupun tidak. Tapi itulah antara yang saya pernah kena. Tapi bila kali pertama saya reply, dia dah tak reply, dia dah tak ada apa dah. Diam macam gitu je lah. Stalk, dia DM, dia selalu yang duk ni, dia jadi macam terganggu ketentraman seorang wanita. Jadi bahayalah dari segi ketentraman seorang wanita kan. Pengalaman saya adalah kawan-kawan perempuan yang so bagi saya jangan teragak-agak untuk buat laporan polis lah. Untuk keselamatan. Obses dengan seseorang ni sangat bahaya sebab dia boleh mengundang pelbagai situasi buruk.
kita rasa tak selesa kalau diri kita selalu diperhati. Alhamdulillah, saya tak adalah tahap yang sangat tak selesa dan sebagainya, tapi adalah DM yang tidak selesa saya terima. Dan gambar-gambar saya diambil tanpa kebenaran. Apa yang saya boleh sampaikan dekat orang ramai, minat tu boleh, tapi kita kena berpada-pada. Sebab artis pun manusia biasa. Manusia yang inginkan privacy, inginkan keselesaan dalam hidup. Kalau nak minat seseorang tu boleh, tapi harus berpada-pada dan bersederhana. Tadi saya suka kalau ada apa-apa yang mungkin meragukan ataupun tidak selesa, kita cepat-cepat buat laporan polis kan untuk keselamatan. Menggunakan gambar ni saya kira selebriti mungkin tak dapat larilah daripada perkara ni. Banyak dan kebiasaannya digunakan dan kadang-kadang diletakkan di tempat-tempat yang tak sepatutnya. Ini yang kita nak bertanya kepada Tuan Kamal. Saya screensaver saya gambar Fiza. Ya. Okey. Okey, Tuan Kamal, bila kita bercakap tentang perkara-perkara sebegini, kita dah pergi buat laporan. Tentu kita nak tahu laporan yang dilakukan itu untuk sebagai perlindungan diri. Apa tindakan yang bakal dilakukan jika telah laporan dibuat? Dulu kita boleh cakap laporan tu untuk perlindungan diri, okey. Tetapi sekarang dengan perubahan 2023 tu dah kuat kuasa dah apa semua ni. Jadi apa hasil daripada laporan tadi? Dengan laporan yang kita buat tadi, kata kita kena stalk ataupun online, dia ikut track kita online. Dia track ni pun termasuk juga tracking ni. Jadi apa dia boleh buat ialah selepas tu mohon untuk perintah perlindungan. Perintah perlindungan ini. Jadi perintah perlindungan ni, inilah kalau dia langgar perintah perlindungan ni, dia boleh disabitkan kesalahan. Katalah saya langgar perintah tu, jadi saya ni boleh dituduh di bawah section tadi 507A kan, dan disabitkan di sana, saya boleh kena 3 tahun. Jadi minta tempoh perlindungan ni pula berkuat kuasa sampai bila? A sampai habis bicara. Sampai habis bicara maknanya dia tak boleh datang. Mahkamah boleh putuskan berapa jarak dia boleh datang, berapa tidak. Dan kemudian B, kalau selepas bicara pun masih boleh dipohon. Okey. Nah, apa bezanya dulu dengan sekarang, sebelum kita ada ni dan lepas kita ada ni? Dulu ni salah satu intipatinya ialah kita hanya kita je yang boleh buat report. Tapi sekarang ni mana-mana penjaga kepada penjaga kanak-kanak ke apa semua, dia pun boleh buat report. Orang yang tahu pun boleh buat report. Kedua, dalam aspek yang lain, siapa lagi yang boleh buat report? Dulu hanya pasangan yang ada hubungan atau pernah ada hubungan saja boleh dapat perlindungan di bawah Domestic Violence, Akta Keganasan Rumah Tangga. Tetapi pindaan ini 507A ni menyebabkan orang yang tak ada hubungan pun boleh. Mimah dengan saya tak ada hubungan, saya stalk dia misalnya. Mimah bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar. Jadi saya stalk dia, saya tengok dia online, saya ikut dia, saya fanatik dia lah habis semua ya. So daripada sana dia rasa rengsa tadi, dia buat report, kemudian itu dia boleh dapatkan perintah perlindungan ni. Tak membenarkan Kamal Effendi Hashim pergi buat ni. Kemudian dia juga boleh dapatkan bantuan daripada komunikasi multimedia. Dan ini banyak benda yang boleh buat sekarang. Banyak sebenarnya yang boleh dilakukan. Tapi kita kena buat laporan kita. Tapi tadi kalau berbalik pada apa yang Prof katakan tadi, ada beberapa kategorinya. Antara salah satunya adalah kategori mental. Kalaulah didapati, macam tadi kita dah buat laporan kan, didapati individu yang mungkin stalk ataupun mengendap tu tadi mempunyai kecelaruan ataupun masalah, adakah dia boleh dikenakan tindakan bagaimana? Jadi itulah kalau dilihatkan daripada aspek obsession dan stalking tadi, memang pertama keadaan biasa, kedua keadaan yang luar biasa lah. Jadi keadaan luar biasa boleh jadi satu kelakuan seseorang. Macam contohnya dia ada personality disorder ataupun kecelaruan personality macam borderline, narcissistic. Itu sebenarnya tak ada perlindungan dari segi undang-undang lah. Tetapi kalau dia selepas dia buat penilaian atau assessment, dia didapati ada penyakit mental, sebab seorang yang ada delusional disorder ataupun erotomania yang saya kata tadi, kadang-kadang dia boleh bekerja hari-harian, pergi tempat kerja macam biasa, dia boleh
hidup macam biasa. Dia bukan, itulah kadang-kadang orang salah anggap bila mereka penyakit mental orang tak boleh berurusan. Mereka perlu dibantu. Tapi perlu dibantu sebab dia mengalami penyakit dan yang malangnya kadang-kadang dia tak rasa dia ada penyakit individu tersebut. Jadi orang yang persekitaran nampak perlu dapat bawa dia untuk penilaian supaya dikenal pasti ada masalah penyakit mental. Jadi mungkin kalau ada isu stalking atau obsession pada orang lain ini sehingga mengancam keselamatan pihak lagi satu, perlu dinilai. Pastikan ada tak orang ini berpenyakit. Kalau penyakit pertama, segi rawatan boleh mengurangkan risiko. Dan kadang-kadang delusional disorder ni ubat pil pun ada boleh diberi contohnya kan. Dia boleh mengurangkan, tapi lepas tu kena ada sokongan dan pengawasan keluarga lah. Dan selain daripada itu juga, kalau dia mencerobohi pihak satu lagi, sama ada mencerobohi secara fizikal, sebab kita ni perlu physical space kan. Jadi kalau kita datang terlalu dekat, pergi rumah dia, ataupun dia mencerobohi psikologi lah, menyebabkan kita resah, gelisah dan ketakutan sampai traumatik dan sebagainya, dia memang menjadi satu, mungkin kalau dia buat laporan dan diambil tindakan, dia kena mesti mengambil rawatan. Selain daripada itu, mengikut segala proses pemulihan yang ada, dan antara lain mungkin dia ada macam cakap tadilah protective order, maknanya dia dibagi arahan halang untuk ni. Sebab banyak protective order dalam domestic violence pun kadang-kadang pihak yang menyebabkan tu memang diberi protective order juga. Jadi siapa-siapa saja mengganggu individu tersebut, dia boleh minta protective order sementara ataupun berkekalan lah. Jadi itu ultimately akhirnya kan. Jadi pihak yang bermasalah tadi, dia mungkin boleh mendapat rawatan, pengawasan, dan kadang-kadang mungkin rawatan tu ambil masa yang lama. Dan pihak-pihak keluarga dan contohnya perlu ada sama dalam proses rawatan itulah. Jadi ini kategori yang lebih kepada yang dah ada masalah penyakit mental lah. Maaf Prof mencelah. Ini pada mereka yang mungkin mempunyai masalah yang perlu dibantu dan mereka melakukan perkara seperti mengandak dan sebagainya. Tapi bagaimana pula kalau kita nak bantu mereka yang trauma akibat mangsa. Memang kalau dalam proses rawatan ni kedua-dua pihak sebenarnya, sebab tadi ditanyakan mengenai dengan perpetrator ataupun yang melakukan, tapi mangsa pun satu isu yang besar. Pertama, traumatic disorder, post traumatic disorder boleh berlaku. Ini mungkin implikasinya bukan sehari dua, dia mungkin bertahun-tahun selepas kejadian itu. Selain daripada itu, rasa kerisauan, anxiety disorder, kemurungan dan banyak lagi masalah lain. Dan kadang-kadang dia menyebabkan psychological disturbances atau gangguan psikologi, gangguan mental ni berkekalan juga. Ini impact daripada itu. Dan antara apa yang perlu dibuat lebih kurang macam perpetrator ataupun yang pelaku tadi, kita kena buat assessment, penilaian. Jadi pertama, adakah intervensi psikologi, contohnya psikoterapi boleh membantu, terapi sokongan dan sebagainya. Satu lagi, mungkin kalau dah kemurungan dan sebagainya, perlu lebih intensif lah, kena berjumpa doktor dengan lebih kerap supaya perkara yang terpendam, ketakutan yang terpendam tu dapat dikurangkan intensitinya apabila rawatan tu lebih intensif. Jadi itulah malangnya kalau yang menjadi masa amat sukar juga kalau berlaku keadaan seperti ini. Okey, baik, kita nak bacakan komen. Terima kasih banyak-banyak. Ini daripada Razia Z. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari wanita hari ini. Saya pernah rasa orang obses terhadap saya, terus mengganggu hidup saya, rasa tak tenang. Saya ada bagi tahu suami saya, UP tingkap cermin sampai pecah, pernah buat laporan polis tapi orang tu tak mengaku. Waktu tu saya amat takut. Bila suami kerja petang memang dia akan ganggu sampai anak-anak pun ikut takut. Ini Tuan Kamal sangat sesuai untuk menjawabnya. Inilah yang paling bagus tadi. Okey, dia tak mengaku. Tapi syarat 507A tadi, dia tak cakap orang tu ke mengaku ke apa. Saya syak doktor yang buat. Saya syak je ni. Contoh. Ya. Boleh je. Dia tak ada tokoh nak buat tu pun. Contoh. Jadi apa saya boleh buat? Saya buat report tadi. Mengatakan saya bimbang sebab saya syak dia yang buat apa sebab. Kemudian saya akan mohon perintah perlindungan tadi. Perintah perlindungan dia cakap dia tak boleh datang dekat dengan rumah saya dalam jarak 50 meter. Sepelaung ke sehasta ke kan. Tak kisahlah mahkamah bagi. Bila dia langgar tu, kesalahan ni pula sekarang ni boleh ditangkap tanpa waran. Jadi tak perlu tunggu waran nak tangkap doktor tadi apa semua, tak payah. This is the beauty penambahbaikan yang dibuat. Perlindungan tu boleh dalam kategori jangan hantar barang ke apa boleh? Ini tak boleh ke kena fizikal?
Bimbang tak orang tadi? Bimbang lah. Duit ni bagi saya, barang tu kita bagi pada doktor. Bak kata kawan saya lah. Ni kawan saya, Hasbullah nama dia, pejabat Lana Kulai. Dia kata yang baik bagi dia lah, yang buruk awak ambil lah tuan. Dia kata dengan saya, yang baik je bagi dia. Ya? Jadi kalau dalam kes ni, okey, ini yang susah. Threshold tu kita nak tahu kat mana. Jadi sebenarnya ikut rasa. Kalau kita rasa tak selesa dah, kita dah beritahu dah, berhentilah, janganlah kacau kita mal, gini-gini, masih diteruskan. Maka pada ketika itu kita tengok pattern dia pula. Dia ada corak dia. Penjenayah ni. Dalam dunia jenayah pula, dia tak berminat orang tu waras ke tidak, siuman ke tidak, itu tak. Itu psikologi. Dunia saya nak tengok bertanggungjawab tak, kan? Dia ada buat niat tak? Niat dia apa? Dia ada buat persediaan, dia ada buat percubaan, ya, dia ada buat perbuatan. Jadi kat situ boleh kata, saja dia worship Fiza lah. Kat rumah dia pun ada tokong satu, muka Fiza misalnya. Contoh. Takut dah. Ni ada. Kat Malaysia pun sebenarnya, bukan kejadian luar negara saja. Tadi saya tambah sikit apa doktor kata. Dalam Malaysia pun ada dia obses dengan bekas tunang dia, yang ada hubungan orang lain. Kemudian dia ajak berjumpa kejap dan ditikam mati. Ada, kita ada. Bukan untuk menakut-nakutkan semua, tapi ia ada sekeliling kita. Tapi pada masa itu dia kaitkan dengan 302. Apa kita cakap sekarang, yang kita beralkan sekarang adalah tindakan prevention, pencegahan supaya itu tidak berlaku, dan intervention. Dari segi undang-undang, dari psikologi, dia akan dihantar untuk pemerhatian psikiatrik. Dan semua ini adalah bagi menyelamatkan nyawa mangsa, sama ada dewasa atau kanak-kanak. Jadi siapa-siapa pun orang yang kena tu, saya tahu ada orang ikut Fatin Hamimah misalnya, saya tengok dia gusar, saya yang buat report pun boleh. Tak ada masalah. Jadi jangan takut. Kawan-kawan boleh tolong buat report. Kawan-kawan boleh tolong. Boleh, Kena perhatian sikitlah. Okey, tapi nak tanya juga, kalau mungkin ada masalah dari segi kesihatan fizikal, mental, mungkin ada pengurangan ataupun pelepasan daripada sudut undang-undang? Dari undang-undang dia tak berminat pun orang tu. Dia kata, are you fit to stand the trial, kan? Stand for trial. Jadi apa antara hukuman? Baik, pakar perubatan akan nilai dia. Katalah semasa kejadian itu, dia hilang kewarasan. Temporary insanity lah. Kata. Maka ia akan diambil kira semasa hukuman tu. Barangkali dia akan dihukum hukum penjara, tapi dalam masa yang sama hendaklah menjalani lawatan psikiatrik. Ini budi bicara lah. Memang betul. Ada kes-kes yang mana kalau even kes yang serius macam pembunuhan, tapi disebabkan oleh gangguan mental yang semula jadi macam skizofrenia atau bipolar, depression, dia memang diarahkan untuk mendapatkan rawatan. Sebab dalam konteks ni, niat tu dah kompromis. Maksudnya niat tu dah tak 100%, sebab penyakit tu yang menyebabkan dia bertindak sedemikian. Tetapi itu apabila macam tadilah, apabila dah berlaku, jadi dilihat konteks dia berlaku, dia dah mungkin mencederakan, dia mungkin telah menyebabkan orang tu jadi ketakutan, trauma, intimidation dan sebagainya, kan. Jadi itu dah akibat. Jadi yang lebih baik kita lihat sebelum dia berlaku. Jadi itu yang arahan protective order tadi. Saya nak tambah sikit apa yang tadi Fiza dengan Fatin tanya saya sebelum kita bersiaran. Saya tak sabar nak jawab tu. Sebab soalan yang ditanya pada saya tadi adalah, kalau misal kejadian tu jadi tahun 2021, kita kuasa 2023, benda tu 2021, boleh ke? Dia macam inilah, statute of law dia tak ada tempoh masa. Cuma masalahnya bagi membuktikan, bukti-bukti itu akan merosotlah. Susah nak dapat benda ni, dah hilang, itu dah tak ada, saksi mata tak ada. Itu je beza dia. Tapi yang berlaku 5 tahun lepas, boleh ke kita report? Boleh je. Saya tak ada dalam senarai tu, kan? Tak ada. Tak ada. Dan boleh je. Report aja. Ini benda ni apa yang berlaku pada the photographer tu, kan? Saya tahu, saya dah laluinya, dan saya kira kawan-kawan saya sini pun dah laluinya. Sebab itu kita tak tayang jadual kita. Bila ada sini, bila ada sini. Sebab saya dah kena benda tu. Tiba-tiba ada terpacak kat depan, kan? Di Kuching, Sarawak, di Sabah, apa semua kita. Macam mana dia di sini? Orang Kuala Lumpur, Santul, kan? Macam mana dia sini? Jadi untuk elakkan tu, these are preventif yang ni. Tapi sekarang bila dah ada ni, saya pun berkira-kira untuk menggunakan suaka undang-undang lah. Kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita. Kita dah kongsikan dari sudut perundangan dan dari sudut psikologinya sendiri. Tapi di penghujung perbincangan kita ini, apa yang kita nak sampaikan kepada penonton-penonton kita, manfaatnya
kebiasaannya kita akan mengambil perkara-perkara sebenarnya perkara yang remeh. Kerana kita beranggapan tak ada apa tu, biasa-biasa saja. Bagaimana kita nak memperbetulkan persepsi masyarakat tentang bahawa perkara ini perlu diambil serius sebenarnya. Itulah mentaliti banyak masyarakat ataupun kita dekat Malaysia ni, kita tak ambil risiko tu penting. Maksudnya kita kata ini tak berlaku kat kita, tak akan berlaku. Jadi kita macam tak ambil kisah, sedangkan perkara ini kita tak tahu di mana endingnya, ke mana akan mengarah. Mungkin dia akan menyebabkan kita punya keselamatan terancam, kita jadi gangguan psikologi yang kuat, macam tadi bila disebut macam sexual harassment juga. Dia tak kira orang buat macam mana, tapi akhirnya mangsa tu rasa macam mana kan. Jadi walaupun pihak macam dia biasanya mengadu kepada pihak yang ada otoriti. Pihak otoriti pun kena ambil serius juga benda ni. Tak boleh kata benda ni tak ada bukti, tak cukup bukti katakan. Sebab kadang-kadang bermula daripada yang kecil. Daripada kecil tu kita kena siasat supaya dia tidak menjadi lebih serius lagi. Dan mungkin apa dia panggil measure ataupun kaedah pertengahan supaya mengelak keadaan tu menjadi lebih serius lagi. Macam protective order tadi supaya benda itu boleh berlaku dan mungkin menyelesaikan masalah sekali banyak. Okey, dan saya kira faktor media sosial juga main peranan penting kan, yang mana kita tak payahlah nak dedahkan semuanya berkenaan dengan diri kita. Kita tak tahu juga kadang-kadang ada orang yang mana obses terhadap kita dalam diam kan. Ini mungkin boleh memberi sedikit bahaya. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita atas perincian hari ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Muhsin Ahmad Zahari dan juga Tuan Kamal Effendi, sedikit sebanyak membuka mata kita juga untuk kita lebih berhati-hati berkenaan dengan obsesi ini. Baiklah, kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kami akan kembali bersama dengan anda dengan pelbagai pengisian menarik selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Anda masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Terima kasih atas perhatian anda. Dan ini mungkin ramai tertunggu-tunggu berkenaan dengan segmen demo menu Korea kita. Ada saya, kita bersama dengan tetamu kita hari ini, Ashraf Muhammad Razi daripada Mashigeta.Korea. Korean food. Okey, Ashraf, hari ini apa yang menarik nak kita saji dan pertontonkan kepada penonton kita? Hari ini saya nak tunjuk demo cara buat jumopap. Jumopap. Sejarahnya apa? Mungkin ini apa makanan kegemaran ke macam mana, Ashraf? Dia adalah makanan yang sangat simple untuk dibuat dan seronoklah buat dengan keluarga, dengan anak-anak. Dan sangat simple. Mereka bawa pergi berkelah, pergi sekolah. Okey, mungkin jugalah kenapa Ashraf orang kata mengetengahkan menu-menu Korea ni? Ada cerita ke di sebaliknya? Memang peminat Korea punya telemovie ke bagaimana? Ialah seperti sedia maklum, makanan Korea ni banyak khasiat dia sebenarnya. Jadi saya nak cuba tunjuklah menu-menu yang berkhasiat dan simple, mudah untuk dibuat. Okey, tapi Ashraf belajar untuk menghasilkan menu-menu ini sendiri ataupun ada pergi kelas ke, ataupun pernah ada pengalaman pergi Korea sendiri ke? Saya sendiri pernah menetap di Korea. Patutlah. Okey, jom kita nak kongsikan. Apa tadi? Jumopap. Jumopap. Dia lupa-lupa. Okey, jumopap kita ni apa agaknya apa orang kata bahan-bahan yang digunakan, Ashraf? Okey, bahan paling asas sekali. Ashraf nak saya tolong ke? Boleh? Pakai sarung tangan dia dulu. Macam ni je kan? Dah. Okey, jumopap ini dia sesuai ke untuk anak-anak kita? Ya, sangat sesuai. Dia sangat mudah dan kalau anak-anak yang susah nak makan tu kan. Kita buat sama-sama dengan dia, sambil tu dia ngap kan. Habislah. Kenyang pun kenyang, Ashraf kan? Ya. Okey, jom kita nak kongsikan juga bahan-bahannya, Ashraf. Kalau boleh sambil tu Ashraf boleh kongsikan. Okey, bahan paling asas sekali kan. Kita perlukan nasi, beras, menggunakan beras Korea lah, beras Jepun. Kita masukkan dalam ni semua. Lepas tu masukkan seaweed. Maksudnya dia ada elemen kepedasan tak, Ashraf? Kita boleh tambah. Ikut cita rasa. Dia mudah kalau makanan Korea ni kita ikut apa yang kita suka. Minyak bijan dan soy sauce. Kita masukkan je. Kemudian kita masukkan biji bijan. Ni boleh gaul-gaul. Okey, saya gaul lah, Ashraf. Boleh. Ini lain ke dia punya? Lama kita tak buat benda ni
Okey, kita gaulkan sampai dia sebati. Memang dia punya konsep macam ni lah. Menggunakan tangan, Ashraf kan? Sebab jumuk pap tu, jumuk tu penumbuk maksud dia. Bab tu nasi. Nasi penumbuk. Mana penumbuknya kalau... Maksudnya, inilah dia penumbuknya. Saiz nasi tu macam seakan-akan penumbuk. Kita tengok macam susun batu ke apa kan. Okey, penumbuk tangan. Okey, dan juga mungkin juga sama-sama tu Ashraf boleh kongsikan juga. Ini antara menu-menu lain lah yang dibawakan. Menu Korea kita. Ini macam oden. Oden ni menu-menu yang ada di Masjid Geta Korean Food. Okay. Dan sesuai lah untuk dimakan dengan jumuk pap ni. Okay. Kita ada odeng, ada tteokbokki, japchae dengan kimchi pancake. Japchae? Japchae apa maksudnya? Japchae glass noodle. Okey, japchae ini? Yang ni kimchi. Kimchi, okey. Dan juga? Tteokbokki. Tteokbokki. Sedap-sedap nama dia. Okey, kalau yang bezanya Ashraf punya dengan saya punya ni apa? Okey, saya letak tuna dan juga mayo. Okey, dia lebih orang kata sesuai untuk budak-budak lah. Betul, dia tak pedas. Tapi kalau nak pedas boleh letak kimchi macam ini kimchi. Okey, untuk tambah rasa dia. Tambah rasa. Okey. Ashraf, kalau mungkin boleh kongsikan jugalah, ini antara menu-menu yang mudah untuk kita hasilkan ataupun sediakan. Kalau pengalaman di Korea dulu kan, adakah ini yang memang menjadi makanan Ashraf? Ya, betul. Saya teringatlah masa saya on the way nak pergi ke universiti kan. Okay. Inilah makanan simple yang saya beli dan makan dalam bas kan. On the way nak pergi universiti tu. Sebab dia simple, dia tak kotor, dia macam tak mudah bersepak. Dan kenyang pun kenyang itu yang penting kan. Okey, apa lagi selain yang dibawa hari ini? Kalau kita tengok di skrin tu macam-macam Ashraf. Apa lagi yang disediakan di Masjid Geta? Kita ada ayam goreng Korea. Itu kita punya speciality kita lah. Signature menu kita dekat Masjid Geta. Ayam Korea pun ada banyak salutan dia lah. Ada salutan yangnyom, soy garlic, honey butter garlic. Okey, Ashraf, macam mana kita nak tahu saiz dia ni? Ikut nak buat besar pun boleh. Kalau kita buat bento untuk anak-anak dah ada benda bahannya. Ini kita secara manualnya. Boleh ikut saiz masing-masing. Ikut kalau macam anak kita kecil kan. Jadi kita buat kecil sikit. Dah macam bergedil dah. Okey. Nasi kepal lah kan. Oh, cantiknya kejadian dia. Okey, kita letak sini lah. Okey, dan di mana mungkin mereka nak dapatkan tips ataupun nak tengok makanan ataupun menu yang berasas daripada Korea ni, Ashraf? Nak tengok boleh ke Instagram Masjid Geta Korean Food. Okey. Ada juga ke ada buat macam ajar-ajar ke ataupun apa orang kata live ke dekat TikTok? Kita selalu upload ni lah menu-menu kita di Masjid Geta kan, dan juga cara masakan makanan Korea tu. Okey. Baik, kita dah selesai dah. Ini hasilnya, mungkin kalau anda rasa macam nak tukar selera kan, asyik makan makanan di sini je, kita nak tukar menu-menu Korea ni, boleh juga hasilkan dan juga boleh juga jengah-jengah di masjidgeta.koreanfood. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Ashraf atas perkongsian hari ini. Kejap lagi kita nak cuba satu persatu. Tapi sebelum tu kita nak bersama dengan Fiza. Ada sesuatu yang menarik nak dikongsikan. Silakan. Harumnya bau dia wangi. Itu kalau anda nak cuba sesuatu yang baru dari sudut makanan. Kalau anda nak cuba sesuatu yang baru juga, kami nak kongsikan tentang kolaborasi edisi kedua TV3 dan juga Amira Zaini. Peminat-peminat Amira Zaini hadir, angkat tangan. Okey, ini kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan admin Tasnim. Mungkin anda boleh kongsikanlah sikit kan. Anda merupakan spokesperson untuk Amira Zaini. Kongsikanlah sikit tentang kolaborasi ni. Okey, untuk kolaborasi kali ni dengan Amira Zaini, kita sebenarnya nak ketengahkan warna-warna logo TV3. Kalau Fiza boleh tengok dekat kita punya tudung yang ni, kita ada warna kuning, merah, biru. So, kita adalah represent TV3 punya kolaborasi, dan yang paling bestnya untuk desain kali ini adalah kalau Fiza boleh tengok, kita keluarkan dalam satu warna sahaja. Okey. Sebab apa? Untuk tona yang ni semua kita nak keluarkan untuk semua wanita boleh pakai, dan yang paling best sekali kita boleh mix and match dengan segala jenis warna baju. Okey. Jadi apa perbezaannya dengan yang lepas tu sebenarnya? Perbezaan yang lepas tu sebenarnya adalah kita punya orang kata in terms of kolaborasi satu, tapi lebih kepada kita punya material. Premium cotton, ini adalah premium soft cotton wool. Kalau Fiza boleh tengok, kita kan wanita yang berkejaya setiap hari, betul. Bila kita renyukkan, dia tak ada kesan. Jadi dia sangat mudah untuk orang-orang yang pergi bekerja dan lepas-lepas apa orang kata solat, orang kata lebih
mudahlah, versatile. Okey, tapi kabarnya ada free gift juga. Betul. Okey Fiza, untuk kolaborasi kali ini yang paling best sekali dengan Amira Zaini adalah disebabkan kita buat special kali kedua, kita hadirkan sekali dengan scrunchie yang korang boleh dapatkan dengan tudung AZ Sierra yang di mana yang Tasnim tengah pakai ni. Dan kalau kita boleh tengok ya Fiza, warna-warna dia adalah warna-warna yang orang kata warna-warna selamat yang mudah untuk rakyat Malaysia, terutamanya wanita lah, untuk padankan bila kita nak pergi kerja dan sebagainya. Kalau kita boleh tengok, dan yang paling orang kata best sekali dengan design kali ini adalah dia adalah campuran bunga dan juga corak abstrak. Jadi untuk wanita yang luar sana yang sukakan bunga dan abstrak, boleh dapatkan AZ Sierra untuk lebih kelainan lah orang kata. Kenapa penonton perlu dapatkan koleksi ini? Okey, untuk kenapa adalah bila kita nak keluar bekerja, kita nak satu yang orang kata ringkas, cantik, elegan dan versatile. So, bila kita tengok semua collection Amira Zaini, terutamanya yang ini, kita buat kolaborasi ini adalah orang kata mix and match senang dan juga pakai dengan baju kosong ataupun pleated ataupun pattern pun dia sangat cantik disebabkan dia cuma heavy design di bahagian bawah saja, tapi di bahagian atas kepala macam Tasnim pakai ni dia adalah ringkas. Okey, baiklah, terima kasih kita ucapkan banyak kepada Tasnim. Itulah kenapa anda penonton perlu mendapatkan koleksi daripada Amira Zaini. Okey, terima kasih. Tapi itu tentang Amira Zaini, kami nak kongsikan sesuatu kepada anda penonton-penonton wanita hari ini, iaitu sempena Hari Kari Malaysia. Babas mai pakat ramai-ramai kunjungi bus Babas di Carnival. Jom heboh Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas bermula 28 hingga 30 Julai ini di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan. Ingat tahu kita jumpa kat sana nanti sebab merupakan Hari Kari Babas. Jadi tawaran menarik serta hadiah menanti hampa di booth Babas dan dapatkan pelbagai produk keluaran Babas percuma sempena Hari Kari Malaysia Babas di Carnival Jom Heboh Babas. Ni pakat ramai-ramai jumpa hampa semua di sana bersempena dengan Hari Kari Babas. Baiklah, kita berehat seketika sambil saya nak tengok-tengok tudung scrunchie ni saya boleh dapat dah ni kan? Okey, kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di WHI dan esok Fatin. Ya, kita akan bawakan satu lagi topik iaitu fail mahkamah pentingnya penama. Ini kena beri perhatian. Dah ada penama belum? Ada dah, alhamdulillah. Nanti saya bagi nombor IC saya. Okey, pastikan terus bersama kami di WHI tentang pentingnya penama ini dan kami harapkan apa yang kami kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada anda. Esok baru betul hari Khamis. Ya, esok kita akan bawakan topik baru dan kita akan sama-sama untuk pelajarilah berkenaan dengan pentingnya penama ini. Jadi terus jaga diri anda, terus bersama kami di Wanita Hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Wangi betul bau makanan Korea tu nak rasa. Pasti terasa ya. Bye. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi?